Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai sekalian manusia, sembahlah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu dan juga mereka-mereka terdahulu daripada kamu. Dialah yang menjadikan. Mudah-mudahan dengan demikian amalan kita kembali sembah kepada Allah, akan tergolongnya kita di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah. Sadaqallahu maulana azim. Alhamdulillah, pertama sekalinya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpahan rahmat, hidayah, inayah daripada Allah, maka pada pagi yang mulia ini sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu walaupun melalui di alam maya sekalipun, dan yang besarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan hidup di atas muka bumi ini, dapat menghirup udara yang segar pada pagi ini, bagi memastikan kita dapat sama-sama ruangan untuk kita berada di atas muka bumi Allah dalam keadaan ketaatan kepada Allah senantiasa, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan berpandukan satu kitab Nasahihul Ibad, iaitu nasihat-nasihat kepada hamba, dan insya-Allah saya akan bawa satu tajuk ataupun dua tajuk, iaitu 3 tanda orang bahagia dan 3 tanda orang yang binasa, iaitu berpandukan pandangan kata-kata daripada para alim ulama dan asar daripada para sahabat ridwan alaihi wassalatu wassalam yang mengatakan, as'adun nas man lahu qalbun sa'alim wa badanu sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Iaitu ada 3 perkara yang mana sekiranya seorang hamba itu ada 3 ni, akan membawa kebahagiaan kepadanya di dalam hidup di atas muka bumi ni. Iaitu mana? Yang pertama, mereka yang qalbun alimun, hati yang sejahtera. Tu hati yang sejahtera. Di dalam kitab ni menyebut, maksudnya adalah mereka yang senantiasa memerhatikan, mengingatkan akan Allah, yakni ada perasaan muraqabatullah. Duduk di mana jua sahaja kita, timbullah perasaan senantiasa kita duduk ingat Tuhan duduk perhati kita. Tuhan duduk perhati kita. Yang kedua, wa badanu sabirun, yakni jasad tubuh badan kita ni yang sabar. Adalah mana? Sabar dalam menunaikan perintah-perintah agama dan sabar dalam menghadapi bencana dan musibah. Ni kita musim berada di musim musibah, musim ujian. Maka mana-mana mereka hamba Allah yang jasad dia sabar dalam mentaati perintah Allah. Dah pagi-pagi sejuk, badan bangun, mandi, ambil air semaya, berwudu dan menghadap Allah, demi mengabdikan diri kepada Allah. Sabar diri kita dianiayai oleh orang lain, sabarnya jasad kita dalam menghadapi musibah, tak cukup makan ni dan sebagainya, kita sabar. Maka orang yang jasad dia sabar, nescaya dia tergolong dalam kalangan mereka yang mendapat kebahagiaan hakikat sebenar. Dan yang ketiga adalah tanda orang yang bahagia adalah wa qana'atun bima fil yad, iaitu mereka yang ada sifat qanaah,
qanaah, yakni mereka yang ada sifat cukup dengan apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepadanya, yakni syukur kepada apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak ada dengan sifat ni, dia akan tidak ada sifat tamak dan sifat cemburu dengan nikmat-nikmat orang lain dapat, kerana dia ada sifat qanaah. Terus dia ada sifat qanaah, cukup, ada sikit cukup bagi dia, ada banyak dia syukur kepada Allah. Itu orang ada sifat qanaah. Maka tiga tanda ni kalau ada pada tubuh seseorang akan membawa mendatangkan seorang tadi menemui jalan kebahagiaan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Yang kedua adalah tiga tanda orang yang binasa. Mana-mana mereka yang ada tiga sifat ni, tiga tanda-tanda ni, maka dia tergolong di kalangan orang yang binasa. Dia diriwayat daripada Ibrahim bin Nakhai radhiyallahu anhu berkata, innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal, bi fudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil manam. Yani sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu daripada kita ni, zaman-zaman terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka binasa dengan tiga perkara. Tiga perkara yang telah membawa kebinasaan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama mana? Bifudulil kalam, yakni melampaui batas dalam percakapan. Tu cakap tak ada batas. Sudut banyaknya, sudut tak tapihnya, sudut fitnahnya, sudut cerconya, cakap tadi tu. Sudut ujuknya, sudut macam-macam percakapan. Bifudulil kalam, cakap banyak, cakap yang tidak bertapih, cakap tidak ada sakat dosa pahala. Tambah-tambah kita berada di suasana begini rupa ni, walaupun kita tidak dapat bercakap, tak dapat kecek duduk beripung sama sekali, tapi manusia ni akhir zaman ni dia bercakap dia guna tangan. Dia like, dia kongsi, dia tulis. Dalam keadaan tulis tu kita dapat tengok dengan realiti pada hari ni, masing-masing manusia ada sifat mana kritik mengkritik, hina menghina, dan cerca mencerca antara satu sama lain. Sedih kita tengok keadaan umat pada akhir zaman hari ni, tak kira martabat mana manusia, dia boleh mencerca orang yang ada kelebihan daripada kita tadi tu, daripada diri masing-masing tadi tu. Walau dia tidak tahu pun dia boleh mencerca kepada mereka yang tahu. Terkadang orang awam mencerca mufti dan sebagainya, itu biasa akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, manusia sudah tidak ada sifat kita panggil wara, sifat tawaduk sudah tidak ada. Maka ia membawa kebinasaan kepada seseorang. Yang pertama adalah melampaui batas dalam bercakap. Melampaui batas dalam bercakap tadi itu. Tambah-tambah siapa kata hak wailul likulli humazatil lumazah humazah. Orang yang cerca, orang yang hina, orang yang mengumpat dan sebagainya tadi tu. Jaga percakapan kita. Tak ada apa nak dicakap, baik dia, dan bercakap benda yang manfaat, yang boleh mendatangkan keuntungan pada kita, yang boleh memberi manfaat pada orang lain tadi. Yang kedua adalah mana wa fudulit ta'am, yang membawa kebinasaan kepada manusia. Yang kedua adalah bifudulit ta'am, iaitu makan banyak. Tu lah ni nak pergi lain tak boleh. Lockdown PKP, duduk di rumah, bangun tidur makan, bangun tidur makan, bangun tidur makan, tak ada kerja lain, makan. Binasa ulama kata. Kerana apa? Sahabat-sahabat yang lain banyaklah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir dan sebagainya, ulama-ulama lain dia syarah dalam kitab masing-masing kata, dengan asbab makan yang mana boleh mendatangkan mengatuk mata, berat tubuh badan, ibadat jadi kemalah, kadang-kadang tertinggal. Hatta kita tengok hari ni masing-masing kalau semaya di rumah kak, berapa kali dah lupa 3 ke 4 rakaat semaya zuhur, ia jadi lupa. Dan maya sore ni jadi kalau kira dalam musim lockdown ni kak, 10 kali lebih dah kali tengah maya jadi lupa. Hak paling besar ketara sangat lupa rakaat. Lupa rakaat tadi tu. Kesal dia mana salah satu punca daripada ni, terlampau kenyang kat mata ngatuk dia. Mata ngatuk tu. Jadi kau ibadat jadi kau letih. Tengah-tengah ibadat jadi kau letih. Jadi kau malah kadang-kadang.
Tu hak dijaga besar sangatnya, takut termasuk benda yang haram, benda yang syubhah. Orang warak ni tinggal dah syubhah di antara halal dengan haram, tak ada nak terjerumus belah-belah mana, di tengah-tengah. Orang yang warak ni tinggal ditinggal tadi tu, al halalul bayyinun wa haramun bayyinun. Halal tu jelas, haram tu jelas tadi. Yang ketiga adalah yang membawa kebinasaan kepada seseorang hamba itu adalah wafudulil manam. Tu ni munasabah dengan keadaan kita hari ini duduk di rumah lah ni. Wafudulil manam, mana mereka yang tidur banyak. Banyak tidur, makan bangun tidur, ada molek. Tidur banyak jadi melemahkan akal fikiran kita. Tidur banyak akan melemahkan akal fikiran kita, dan banyak terlepas waktu tadi. Nak tidurlah yang diharuskan oleh syarak, mana tidur untuk bertujuan, jadi nak buat ibadat tak ngantuk dan sebagainya. Ada masa-masa tertentu dalam agama kita suruh tidur. Tu sebelum balik sini, sebelum waktu zuhur tidur sebentar. Tu dituntut oleh syarak suruh kita tidur, sebagaimana sunnah Nabi ajar supaya ibadat zuhur nanti tidak ngantuk dan sebagainya. Masa yang dilarang pun ada oleh para ahli ulama, melarang untuk tidur lepas asar seumpamanya. Macam-macam lah akibat dan asbab dia tadi tu. Iaitu melampaui dalam bab makan pun ada keharusan makan untuk apa? Untuk buat ibadat. Jadi wasilah pada ibadat, tak ada masalah. Hak dilarang mana? Fuduli. Melampaui batas dalam percakapan, cakap terlampau banyak sampai kau capu aduk benda hak tak patut dicakap yo cakap. Hatta mana wa fuduli ta'am, makan yang terlampau banyak sampai kau tubuh badan jadi kau berat, walaupun makan ni halal, tetapi kalau terlampau banyak itu diceluk oleh ulama kerana memberatkan badan kita, mengantukkan mata, jadi kurangkan suasana amal ibadat kita pun tak ada rasa manis. Yang ketiga wafudulil manam, banyak tidur, tak tahu nak buat apa di musim lockdown ni, cara kau tidur. Tidur amal ibadat tak ada tambah. Maka itulah di antara yang kita boleh sebut pada pagi ni 3 tanda orang yang bahagia dan 3 tanda orang yang binasa. InsyaAllah pada pertemuan pada masa akan datang kita akan hurai 3 perkara untuk bekalan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.